Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat tengah hari pada semua pelajar yang mengikuti kelas EBY 3062 Metodologi Penyelidikan. Jadi ini kuliah pertama yang akan menjelaskan tentang bab pertama berkenaan dengan penyelidikan dan ilmu dalam Islam. Baik, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, saya intro sikit. Jadi selamat datang sekali lagi lah. Saya Dr. Kamal Azmi bin Abdul Rahman daripada Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Jadi tentang penyelidikan ni, kalau kita tengok, penyelidikan ni adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Maknanya dalam kehidupan manusia ni kita sebenarnya selalu menyelidik. Cumanya penyelidikan yang kita belajar dalam kelas ni, kita belajar bagaimana melakukan penyelidikan secara sistematik dan tersusun. Di mana dia ada kaedah merekod, kaedah metod, kaedah menulis. Jadi semua ni dilakukan dalam bentuk yang tersusun dan formal. Manakala penyelidikan yang kita buat hari-hari kadang-kadang dia tidak berbentuk formal dan teknikal sangat. Contohnya kalau kita nak makan, kita akan cari kedai makan yang sedap. Kita akan cari makanan yang banyak contohnya kan. Jadi kita memilih tu. Dalam memilih kita menyelidik. Kedai ni sedap sebab. Bila ada sebab tu maknanya ada jawapan berdasarkan kepada penyelidikan. Kalau kita nak beli baju, kita menyelidik. Kalau kita nak beli handphone, kita menyelidik kan. Jadi handphone mana yang kita nak, berapa RAM dia, berapa dia punya storage, berapa kamera, megapiksel kamera. Ini semua penyelidikan. Jadi maknanya sebahagian besar kehidupan manusia itu adalah melalui penyelidikan. Jadi seorang penyelidik sama seperti kanak-kanak yang tidak pernah merasa selesai dengan apa yang dia ada kan. Itu jiwa penyelidik. Maknanya dia tak rasa selesai dengan apa yang ada. Begitulah juga perkembangan teknologi dan sains. Bila mana penciptaan contohnya handphone, smartphone kan. Hari ni ada iPhone 12 ke 13 dah, saya pun tak pasti kan. Jadi adakah selesai dengan adanya iPhone 13 ataupun 12 tersebut? Tak selesai. Bila dia keluarkan 12, maknanya dia dah plan yang ke-13, ke-14. Samalah juga dengan Samsung dan lain-lain. Tak pernah selesai teknologi ni. Sebab itu kalau kita mengejar teknologi, lelah kita. Tak terkejar, teknologi bergerak sangat pantas. Penyelidikan terus berjalan dan tiada yang selesai kecuali kepada perkara-perkara yang tetap, terutamanya dalam hal-hal berkaitan dengan agama. Jadi walaupun kita penyelidik, kita merasakan semua benda tak selesai, macam kanak-kanak sentiasa bertanya. Kadang-kadang kita rasa benda dah selesai tapi kanak-kanak pada dia tak selesai lagi. Tetapi sebagai seorang penyelidik yang dipaksikan dengan agama Islam sebagai apa yang dia nak selidik, maka dia akan faham bahawa banyak bahagian dalam hal-hal berkaitan dengan agama itu bersifat tetap dan tak perlu perbahasan lanjut lagi. Contohnya tentang akidah lah, dalam banyak akidah iman kan. Perkara tersebut selesai dan tidak perlu dibahaskan, dilanjutkan perbahasan lagi. Tak perlu dikaji lagi. Tak perlu ada penemuan baru. Ia adalah tetap. Baik, dalam bab ini kita akan belajar, ada beberapa subtopik kita akan lihat. Iaitu ada kategori ilmu, tingkatan kebenaran, tingkatan pengetahuan bab 3, bab 4 ada proses dan tahap kerja penyelidikan, tahap-tahap kerja ilmiah, penyelidikan Islam, aspek utama penyelidikan Islam, tujuan penyelidikan Islam dan etika penyelidikan Islam. Jadi inilah yang kita akan belajar dalam kuliah bab pertama bersama saya. Kemudian akan disambung oleh Dr. Yusuf Marlon, Ustazah Sahlawati dan Ustazah Martiyah. Jadi untuk kuliah sesi 1 ni mungkin kita akan tamatkan pada subtopik yang keempat ataupun kelima, tahap-tahap kerja ilmiah. Baik, kita pergi pada bab pertama dulu, pengenalan tentang ilmu. Jadi sebagai seorang penyelidik, benda yang kita kena faham yang lebih penting ialah tentang ilmu. Ilmu tu apa? Benar ke tak benar? Macam mana kita tahu benar tak benar? Sumbernya daripada mana? Jadi persoalan-persoalan ini adalah berkaitan dengan epistemologi.
Itu istilah yang digunakan untuk kajian tentang ilmu. Di mereka yang daripada Usuluddin, belajar falsafah, dah maklumlah tentang epistemologi ni. Sebab itu saya sebut di situ, penyelidikan mempunyai hubungan dengan persoalan epistemologi. Jadi oleh kerana itu, kalau kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama evergreen kita, contohnya Al-Ghazali kan, dia dalam Ihya Ulumuddin sendiri, dalam bab pertama, bab awal menjelaskan tentang ilmu, Kitabul Ilm. Ibnu Khaldun dalam mukaddimah dia pun dia tulis Kitabul Ilm dulu. Jadi ilmu ni perbahasan asas yang kita kena faham sebelum kita menyelidik, sebelum kita berfikir sedalam-dalamnya, kita kena faham ilmu tu dulu. Ilmu tu apa? Pembahagian dia apa? Jadi kita sebagai pelajar yang akan menjalankan penyelidikan, menyiapkan proposal, maka persoalan yang saya kira kita perlu sama-sama selesaikan ialah faham dulu apa itu ilmu. Jadi kita lihat dulu kategori ilmu. Jadi secara umumnya kita boleh bahagikan ilmu itu kepada dua. Yang pertama kita panggil ilmu wahyu. Kalau di UIA dia ada course, program, panggil Faculty Islamic Revealed Knowledge, ilmu wahyu kan. Manakala ilmu yang kedua dipanggil ilmu usaha manusia, acquired knowledge. Kedua-dua ilmu ini manusia dapat. Ya. Bukan manusia tak dapat ilmu usaha manusia saja. Ada sebahagian ilmu yang manusia perolehi daripada wahyu, datang daripada nazala minas sama', daripada atas. Ya. Jadi ilmu wahyu ni pula, kalau kita nak faham, dia mudah je kan ilmu wahyu ni. Kalau kita dalam Islam ni, kita faham dua sumber utama Islam itulah sumbernya ilmu wahyu, iaitu Al-Quran dan juga hadis ataupun As-Sunnah. Kan? Jadi hadis ni pun ada banyak macam-macam pembahagian lah. Jadi kita ambil hadis yang sahih dan Al-Quran. Manakala usaha manusia ni pun juga boleh dibahagikan kepada dua, berdasarkan kepada ability ataupun kebolehan manusia untuk mendapatkan ilmu itu. Yang pertama datang pada akal dia. Manusia ada akal, dengan akal ni manusia berfikir. Bila mana manusia berfikir, maka datang kepada dia ilmu. Yang kedua pula adalah indera, deria dia. Maksudnya, bila dia melihat, datang kepada dia ilmu. Dia tahu kat situ ada apa. Bila dia sentuh panas, datang kepada dia ilmu, api itu panas. Jadi itu ilmu usaha manusia. Ya. Ke mana-mana pun, sama ada ilmu usaha manusia dan ilmu wahyu, semuanya diperolehi daripada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita kena faham kategori ilmu ni supaya kita tahu bahawa terdapat sebahagian perkara yang kita tahu ataupun yang kita perlu tahu bukan datang daripada akal ataupun indera. Dia datang daripada Al-Quran ataupun hadis. Yang jadi masalah pada kita ni bila mana semua perkara kita nak tahu, tetapi yang menentukannya ataupun yang menjadikan kita tahu hanya datang daripada akal dan indera. Ini masalah. Orang-orang yang ateis contohnya kan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya ada kitab suci, maka bagi mereka semua perkara ditentukan oleh akal dan indera. Jadi itu tak jelas lah epistemologi dia. Jadi kita kena jelas. Maknanya ada sebahagian ilmu kita dapat tahu melalui akal, ada daripada indera, ada daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi tingkatan kebenaran. Jadi kita kena tahu tentang ilmu ni dari segi tingkatan kebenaran dia. Tingkatan kebenaran paling rendah adalah kebenaran datang daripada deria kita. Daripada mata, daripada telinga, daripada hidung, kan. Oleh kerana itu, alat pertama yang manusia ada untuk dia mengetahui sewaktu dia bayi kan, tu alat pertama dia adalah deria dia kan. Seorang bayi dilahirkan, dia mengenal ibunya melalui derianya, deria sentuh dia. Waktu tu deria pun bukan semuanya berfungsi dengan betul kan. Mata pun hanya reflect pada cahaya, telinga pun belum betul-betul berfungsi kan. Jadi sentuhan bayi tu kuat kan, jadi dia dapat mengenal ibu dia melalui sentuhan. Jadi ini paling bawah paling bawah. Bila mana kita sebut paling bawah, maknanya ada kemungkinan untuk tersalah. Ilmu daripadanya adalah tinggi ya, berbanding dengan tingkatan-tingkatan yang
selepas ni. Tingkatan kebenaran yang kedua selepas kebenaran indera ataupun deria kita adalah kita sebut sebagai kebenaran falsafah ataupun kebenaran yang kita perolehi daripada akal kita. Sebab kebenaran indera ni dia boleh capai perkara-perkara yang fizik, benda yang nampak, material. Perkara-perkara yang berada di luar alam fizikal ini, maka difikirkan dengan menggunakan pemikiran manusia. Jadi kebenaran ini lebih tinggi daripada hal tersebut. Sama juga macam manusia tu bila dia lahir, alat dia yang paling penting untuk dia dapatkan ilmu adalah, ataupun pengetahuan dia adalah deria dia. Kanak-kanak, bayi kan, sampai ke satu tahap matang pemikiran dia, maka dia diistilahkan sebagai seorang yang mumayyiz dalam Islam kan. Jadi mumayyiz ni disebut sebagai membezakan, boleh membezakan baik dengan buruk dengan akal dia. Kalau bayi, dia dengan rasa dia je kan, sebab tu kadang-kadang najis dia sendiri pun dia main kan. Tapi bila dah besar, maka dia boleh berfikir. Sampai ke satu tahap, kalau kita memberikan satu arahan ataupun satu tugasan kepada pelajar-pelajar contohnya yang lebih dewasa, maka kita perlu menjelaskan aspek rasional dia. Kenapa kita suruh kena buat begitu? Sebab apa? Sebab pemikiran dia berkembang. Kita tak boleh dah nak gula-gulakan dia kan. Kalau kanak-kanak boleh. Puasa lah, kalau puasa nanti dapat duit RM1. Tapi kalau dah dewasa, takkanlah kita nak upah dalam bentuk material lagi. Sebab material ni ganjaran yang diperolehi dalam bentuk keseronokan deria kita. Tapi sebagai orang yang makin matang berfikir, maka kita tak fikir hanya untuk kepuasan deria kita sahaja. Jadi selepas kebenaran falsafah, maka kita akan pergi kepada tingkat yang paling tinggi sebenarnya dalam tingkatan kebenaran, iaitu kebenaran agama, yang mana kita perolehi daripada sumber, iaitu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Jadi oleh kerana kebenaran agama ni berada pada tempat yang paling tinggi, apa-apa yang kita perolehi daripada indera, diperolehi daripada falsafah, perlulah disesuaikan, disemak dengan kebenaran agama supaya tidak ada percanggahan. Jika ada percanggahan, apa yang kena buat? Kebenaran pemikiran akal, falsafah, kebenaran pemikiran deria dan juga indera perlu tunduk kepada wahyu, perlu tunduk kepada kebenaran yang diberikan oleh agama. Jadi daripada situ maka kita dapat mengetahui terdapatnya perbezaan kebenaran, dan kali ini kita nak lihat tingkatan pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia ni bermula dengan istilah yang dipanggil ilm. Kalau di sini disebut pengetahuan yang benar yang didasari oleh fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya, iaitu ilm. Ini paling tinggi sekali. Kalau dari segi kebenaran 100% mesti betul, tetap. Dari mana kita dapat fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya ini? Daripada Quran dan Sunnah. Bila mana kita guna ilm? Kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga keimanan. Jadi, hal yang berkaitan dengan akidah, keimanan, dia bersifat ilm, dia bersifat mutlak, iaitu benar. Tidak ada keraguan kepadanya. Manakala seterusnya, tingkatan pengetahuan adalah zan. Zan ni satu andaian yang hampir kepada kebenaran. Perkara-perkara yang zan ni, andaian yang hampir kepada kebenaran ni, boleh kita gunakan dalam perkara yang berkaitan dengan syariah ataupun hukum fiqh, tetapi tidak lagi boleh digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Akidah Islam hanya menerima tingkatan pengetahuan yang paling tinggi, iaitu ilm. Manakala syariah masih lagi boleh menerima yang bersifat zan. Itulah kalau kita lihat dalam perkara-perkara hukum fiqh, ada perselisihan pandangan daripada fuqaha, ulama, yang mana membezakan pandangan mereka. Kedua-dua pandangan itu adalah ijtihad, boleh digunakan dalam fiqh dan ia mempunyai tempat dalam kebenaran bersifat fiqh. Boleh digunakan. Jadi sebab tu kita kata khilaf tu rahmat kan, ada macam-macam hukum dalam satu isu, sesuaikan dengan keadaan. Bahkan satu hukum yang tetap pun dia mungkin boleh berubah bila berubah keadaan.
berubah tempat, berubah suasana. Manakala syak ni adalah satu dugaan pada peringkat spekulasi yang mana lemah dari segi kebenarannya. Lemah sih sebenarnya. Kalau kita letak percentage mungkin 50-50 lah. Dia satu yang kelabu, dia tak putih, dia tak hitam. Dia tak betul, tak salah. Jadi apa yang kita nak kena buat? Perkara-perkara syak, spekulasi ni mesti disemak dahulu. Dan ada kemungkinan dia boleh jadi salah. Dari segi lemah, dari segi kebenarannya lemah. Gitu. Bila mana keadaan ni contoh macam pertuduhan yang kita buat kepada seseorang kan, ataupun ada orang menuduh seseorang lah, ada datang kawan, ada seorang A menuduh B datang kepada kita, dia kata B telah mencuri duit dia. Apa yang kita rasa gitu, maknanya kita syak je lah, kita tak kata betul, kita tak kata salah juga. Jadi apa yang kita kena buat? Kita mencari fakta dan bukti. Bila kita jumpa fakta dan bukti, maka kita telah melakukan penghakiman. Penghakiman kita tu disebut sebagai zan lah, andaian yang hampir kepada kebenaran. Dan yang seterusnya adalah waham. Waham ni disangsikan dari aspek kebenarannya. Maknanya percentage dia untuk salah lagi besar daripada betul kan. Contohnya macam hantu kan. Kewujudan hantu. Hantu ni dia lebih dekat untuk salah daripada betul. Jadi apa yang kita nak buat? Jangan percayalah kan. Waham ni tak boleh percaya. Dia tak boleh guna dalam kehidupan kita sebab dia boleh merosakkan kita kan. Waham. Kalau kita contohnya kita boleh menerima tuduhan yang kita ambil daripada seorang yang kita anggap musuh kan pada kita kan, mungkin dia menuduh benda-benda yang tak betul. Jadi itu adalah waham. Kemudian jahal ataupun jahil, pengetahuan pada peringkat ini sangat tidak boleh digunakan langsung kerana dia bercanggah dengan ilm. Ilm itu di atas, dia bercanggah, dia kontra lah. Kalau Islam kata kena percaya Tuhan, Tuhan itu satu. Kalau jahil ni percaya Tuhan satu tapi sembah berhala, tak boleh kan. Dalam Islam ilm kata sembah Tuhan yang satu, jahil kata percaya Tuhan satu, sembah berhala, sembah Tuhan banyak. Jadi itu kontradik dengan perkara yang betul. Dan jahil ni tak boleh digunakan langsung lah dalam kehidupan manusia kan. Dapat anak perempuan, Islam kata jaga anak perempuan, jaga kehormatan dia, tapi orang jahiliah bunuh anak perempuan, tanam. Jadi itu tak betul. Jadi kita pergi pada tahap dan proses kerja penyelidikan. Pertama, mengumpul fakta. Jadi bila kita nak menyelidik, maka kita kumpul fakta daripada sumber-sumber yang betul. Janganlah ambil fakta-fakta daripada blogspot, daripada majalah-majalah tabloid akhbar, daripada Wikipedia pun masih boleh diragui ya. Kita ambil daripada sumber-sumber yang berautoriti seperti jurnal, buku akademik dan lain-lain. Kemudian kita pun menghuraikan fakta, kita bagi definisi, kita melakukan analisa, kita melakukan klasifikasi. Sebagai contoh, kalau kita mengkaji tentang riwayat hidup tokoh, kita kumpullah maklumat riwayat hidup tokoh tu. Dalam banyak-banyak riwayat tu kita pun kelaskan daripada 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga contohnya kan. Kita kumpul penulisan tokoh. Daripada penulisan tu kita tema-temakan buku tokoh. Tema pertama akhlak, tema kedua akidah, tema kedua, ketiga syariah. Jadi kita kelaskan. Itu adalah huraian kepada fakta. Pada peringkat ketiga yang lebih tinggi, kita jelaskan fakta. Kita memberi interpretasi kepada fakta. Menentukan adanya hubungan, sebab dan akibat, menentukan peristiwa dan juga fenomena. Contohnya tadi, kita dah tengok pemikiran tokoh berdasarkan kepada penulisan dia. Jadi kita pun tengok latar belakang dia. Jadi kita pun menentukan hubungan bahawa pandangan tokoh sedemikian kerana dipengaruhi oleh keadaan faktor politik dan ekonomi pada waktu tersebut. Contoh. Jadi kita pun menjelaskan fakta, menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Itu proses dia. Jadi kadang-kadang pelajar ni dia tersangkut pada pertama saja. Tesis dia tu kumpul je, ambil data, letak dalam tesis, hantar. Tak boleh, kena hurai dulu. Kadang-kadang sangkut sampai huraian saja. Huraian saja tak cukup. Sebab huraian tu masih lagi kita ambil daripada buku, kita campur-campur. Apa originality kan, keaslian kita punya dapatan tu bila mana kita menjelaskan fakta, dapatan kajian kita. Pada proses ketiga tu, yang penting sekali. Ya.
Okey, sekarang kita pergi tahap kerja ilmiah, tahap-tahap dia. Yang pertama, bila kita nak memulakan sesebuah penyelidikan, termasuklah kita nak buat proposal nanti ya, kita kena bina hipotesis. Hipotesis ni apa? Andaian kita. Dia berada pada level syak tadi, kalau dalam tingkatan tadi kan. Berada pada level syak. Bila kita dapat hipotesis, kita pun cari fakta, kumpul fakta daripada sumber-sumber yang berautoriti. Daripada fakta yang kita perolehi, maka kita akan dapat dua kemungkinan. Yang pertama, membenarkan hipotesis ni ya. Bila membenarkan hipotesis, kita proceed kepada langkah seterusnya dalam menulis, mengkaji. Bila mana fakta kita tidak membenarkan hipotesis, jangan risau. Jangan berhenti menyelidik. Patah balik, betulkan hipotesis. Bina hipotesis baru berdasarkan fakta kita dan turun balik, tengok fakta balik, sampailah kita boleh lalu ke sini balik, membenarkan hipotesis. Jadi kita pun kaji melalui pengalaman kita, melalui pembacaan kita, melalui sumber kita, kita huraikan balik fakta-fakta tersebut. Daripada huraian fakta, kita akan dapat satu maklumat lain lah ni, anak panah ni ya. Kemudian daripada huraian fakta, kalau ada juga kemungkinan kita akan merumus teori. Teori ni pun satu perkara penting juga yang kita akan lihat selepas ni. Dan seterusnya kita ada kemungkinan juga satu teori yang telah dirumuskan dapat satu lagi pengalaman baru, maka lahirlah teori baru. Kita dapat data waktu ni, teori ni pada tahun 2020 dapatan kajian kita, 2025 orang buat kajian yang sama, tetapi pengalaman baru, keadaan baru, dapat teori baru. Teori lama rumus teori, mungkin teori kita ni melalui pengalaman baru akan datang teori baru yang membatalkan teori yang telah kita cipta sebelum ni. Jadi oleh yang demikian, maknanya itulah pergerakan dapatan daripada sesebuah penyelidikan. Jadi semua ketiga-tiga ini, sama ada huraikan fakta, merumus teori dan juga teori baru ni, akan menemukan kita kepada apa yang kita panggil sebagai kepastian hukum dalam sains. Ini dapatan kajian kita. Maknanya setelah daripada penyelidikan kita, ada kemungkinan penyelidikan terhenti sebagai huraian fakta dan kepastian hukum. Ada yang dapat merumus teori, itu adalah kepastian hukum dia. Tetapi ada juga sampai kepada pengalaman baru yang merumus teori baru, dan itulah kepastian ataupun dapatan kajian daripada penyelidikan mereka. Jadi oleh itu, saya kira setakat itu sajalah untuk kuliah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada siri kuliah yang kedua dan ketiga. Apa yang baik daripada Allah, yang salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.